HUKM. Selamat datang, Doktor. Apa khabar? Baik. Baik, Doktor, kita nak tanya sikit. Sekiranya lah ada golongan-golongan sebenarnya golongan maknya ini yang mengambil keputusan untuk menjalani pembedahan jantina. Jadi apakah yang patut mereka ketahui terlebih dahulu sebelum membuat keputusan yang begitu besar dalam kehidupan mereka? Selalunya pesakit-pesakit ini perlu melalui psikoterapi lah, sekurang-kurangnya setahun atau 2 tahun supaya menentukan dia benar-benar betul nak tukar dia jantina ni. Sebab apa, kalau dah buat tu tak boleh, no turning back dia mesti tentukan dia dah mind dia set betul nak buat tu, dan dia dapat support daripada keluarga dia supaya selepas dia buat operation tu dia masih dapat support yang baik daripada family dia lah. Selalunya family yang jadi masalah sebab mereka tak asing selepas operation tu lah. Tapi kalau macam ada yang buat pembedahan di negara, di sempadan dan sebagainya, di Thailand dan sebagainya, jadi apakah bentuk-bentuk nasihat ataupun konsultasi yang mereka akan dapat itu sama, ataupun mereka hanya ke sana untuk lakukan pembedahan dan kemudian pulang ke negara kan? Jadi masalah dia orang kalau daripada sini ke sana tu, dia ambil time yang singkat sebab supaya tak duduk lama di sana. Jadi dia punya psychotherapy session tu tidak mencukupi. Itu satu lagi bahasa antara Thailand dan sini mungkin balance sikit. Jadi sebelum mereka melakukan operation seperti ini, mereka perlu tahu apa dia short term dan long term effect dia. Bukan semua successful. Ada juga yang tak berjaya, yang perlu mereka tahu sebab operation tu umpamanya pendarahan, bernanah, infection, susah nak kencing. Sebab apa, saluran kencing tu dipendekkan dan disempitkan kalau dibandingkan dengan laki. Jadi dah dipendek. Jadi kerana tersumbat, jadi susah nak kencing. Itu yang selalu yang short term effect dia yang kita dapati pada mereka lah. Selain daripada itu, tentang psikologi mereka selepas operation tu, kebanyakan mereka mengalami macam masalah depression, psikologi lah, psychiatric problem, depression, emosi, kadang-kadang ada yang nak bunuh diri pun ada. Dan ada setengah pula dah buat tu dah 2-3 tahun nak pula nak pulang semula, nak tukar balik. Itu yang susah, yang kita ada masalah. Pernah ada kes sebegitu ke? Ada, kita ada jumpa. Maknanya masa dia pergi tu dia tak dapat gambaran sebenarnya apa terjadi selepas dia membuat penukaran ni. Bila dah jadi mana dia nak tukar, dia akan emosi macam mana, macam nak semayang kat mana, laki ke perempuan. Masalah macam ni menimbulkan banyak kemuskilan pada mereka lah. Sebab jin mereka sebenarnya masih lagi seorang lelaki kan. Kromozom masih lelaki, tapi semayang tu perempuan lelaki. Toilet mana lelaki perempuan. Jadi masalah dia yang tu banyak dicerita kat saya macam tu lah, yang dia nak semayang kata sentuh batal tak batal semayang. Jadi kalau maknanya kalau ingin menukar semula kepada jantina yang asal boleh ya, doktor? Tak boleh lah. Tak boleh. Jadi mereka harus kekal dalam jantina yang mereka pilih selepas itu. Mungkin dia hanya boleh buat bila kita hentikan hormon. Jadi dia perlu tahu pula long term effect hormon-hormon dia ambil. Hormon yang dia ambil ni macam dia kita dengar dia cakap, memang perlu sebenarnya untuk maintain. Kalau tengok kulit dia halus, halus, dia punya suara pun dapatlah kurang sikit garau dia tu. Lepas tu dia punya emotion, bila dia pakai banyak hormon estrogen ni, dia sifat wanitaan dia timbul. Lembut, lemah lembut dia buat kerja. Susah nak marah lah. Dia ni long term effect. Selain daripada tu, dia punya bulu tu dia dapat dihalang, macam bulu janggut dia bila pakai hormon ni, janggut dia, bulu dada dia semua akan berkurangan. Elok licin kulit ni. Tapi doktor, ada tak sebarang kriteria ataupun ciri yang boleh menentukan sama ada mereka ni, ini golongan yang sebegini boleh menjalani pembedahan, ataupun bolehkah ditentukan oleh doktor sebelum pembedahan dilakukan? Sebenarnya kita di sini ada buat, tapi hanya untuk kes-kes yang macam kita panggil apa ni, konsal. Dia maknanya ada dua-dua, laki dan perempuan. Dan kita kena tanya dia, sekali nak jadi laki ke atau perempuan? Jadi kami pernah buat laku dengan Dr. Nasir pun, saya ada buat operation dengan dia dulu. Mana kita akan buat satu berjana yang baru. Dia kata saya nak jadi perempuan. Kita jadikan perempuan lah. Hanya itu yang boleh kita buat dekat Malaysia ni lah. Yang lain tu macam lelaki betul tulen nak juga, perempuan tu tak dibenarkan di sini. Lelaki tulen tak boleh? Tak boleh. Kalau kunsa saja yang dibenarkan. Itu memang kita terima. Atas tengah ada juga wanita yang tak ada vagina, yang kita perlu bentuk baru lah. Tapi mungkin ada sebarang komplikasi lain yang berpanjangan, bukan saja di awal pembedahan, tapi mungkin sepanjang hidup mereka yang mungkin tidak mereka ketahui. Yalah, selepas ni mungkin dari segi komplikasi saluran kencing dan sebagainya, itu semua yalah. Itu yang paling kita takuti dia efek hormon. Hormon, bila dia pakai hormon dia terlalu banyak. Masalah dia orang boleh tengok efek hormon tu bagus, dia kan pergi 2-3 klinik. Dia ambil klinik ni, dia ambil injection benda yang sama. Dia pergi klinik sana, dia tak cerita yang dia ambil kat sini. Sometimes dia ambil 3 klinik, benda ubat yang sama. Jadi bila dia jadi macam ni, hormon terlalu tinggi yang badan dia, efek long term dia umpamanya kepada dia punya buah pinggang dia, dengan dia punya empedu dia boleh jadi batu-batu empedu, senang jadi. Darah dia senang nak beku. Mana kalau dia naik long flight, katakanlah dia pergi ke England sampai 13 jam, dia boleh beku dia punya darah kat kaki dia. Antara side effect hormon side effect hormon tu. Tapi yang paling takut yang kanser yang kita takut tu. Ada juga risiko untuk dapat kanser disebabkan prostat dia kita tak buang. Yang mereka melalui pembedahan ni, prostat masih ada lagi yang terdapat pada lelaki.
Dan juga buah dada ni masih ada situ. Jadi hormon yang tinggi ni boleh menyebabkan kanser buah dada tu, kanser prostat long term dia. Banyak ke komplikasi-komplikasi yang berlaku yang di mana mereka ni dibedah di Thailand dan kembali ke sini, apa bentuk komplikasi yang selalunya berlaku yang memerlukan justifikasi di sini? Kebanyakan yang pembedahan lah, yang pembedahan dan juga emosi. Maknanya macam jantan macam susah nak kencing, berdarah, bernanah, infection betul. Tapi yang paling ketara yang emotion ni, kita kena refer dia kepada pakar psikiatri untuk betul-betul menegangkan. Dah tak boleh buat apa dah, dia dah tukar perempuan dah. Kita kena betul-betul psycho dan untuk betul jadi seorang wanita lah. Tapi pernah berjumpa dengan mungkin yang pernah menukar jantina dan mengalami emosi, tekanan perasaan sehingga sanggup membunuh diri ya? Ada banyak. Memang ada ramai ya? Itu yang dalam masa, dia kata dalam masa 2 bulan yang pertama yang banyak bunuh diri tu. Oh, tak tahan dengan tekanan yang mereka atau gangguan. Sebab dia tak ada support. Daripada family dia tak ada. Dia pergi ke Thailand seorang-seorang ya. Dia balik pula orang tak terima dia. Dia apa aku buat ni, dia gangguan ini sebab selalu yang bunuh diri. Tapi kalau yang mengambil pil hormon saja dan mereka ingin kembali semula untuk kejantinan asal, mereka boleh kalau tak menjalani pembedahan. Yang mengambil pil hormon ataupun menjalani pembedahan payudara sahaja ke, boleh tak? Boleh. Tapi masalah tu lah sebab body dia dah selalu biasa dengan hormon yang tinggi yang wanita ni. Jadi kulit dah cantik, dia berhenti, dia terus berkedut kulit tu. Terus berkedut? Berkedut dalam 3 minggu dah berkedut. Dalam masa 3 minggu? Kita dah tengok dia efek tu. So the minute you stop tu, bila dia punya male hormon dah mula timbul balik, dia punya kulit jadi macam kasar, tak lembut dari awal macam dululah. Tinggi ke kos doktor untuk menjalani pembedahan sama ada di negara kita ataupun kita dah terbenarkan lah, tapi di Thailand, di Thailand kos keseluruhan lah kalau dia orang nak ubah, nak transform semua jadi wanita. Kita tengok klinik lah dekat mana. Kalau macam klinik yang tahu tinggi tu 30,000 plus. 30,000? Kalau yang ada yang backlane pun ada juga. Itu murah 10,000 dapat. Itu yang banyak kita dapat complication ni pada backlane ni lah. Yang bukan diiktiraf dan mungkin ada alat dipakai tak sterile. Yang selalu kita tengok complication daripada yang buat belakang ni, klinik belakang tu backlane klinik lah. Kita risau. Bagaimana dengan harga pil hormon di pasaran sekarang? Pil hormon tu sebenarnya wanita kita sekarang pun dah pakai banyak hormon replacement therapy ni untuk wanita yang dah menopause. Ubat ini tu juga kita pakai. Oh, yang sama Yang sama. Jadi ubat tu tak mahal, murah. Yang pil tapi injection mahal. Cuma risikonya tinggi apabila mereka menggunakan pada dos yang berlebihan Yang berlebihan. Ini risiko long term dia, kita kena tahu tu ya. Dan mereka yang mengalami yang inginlah nak menjalani kehidupan sebagai wanita sepenuhnya, menjalani pembedahan ini terpaksa bergantung kepada ubat-ubatan ini sepanjang hayat mereka. Sepanjang hayat, sehingga dia rasa dia nak berhenti dah cukup lah, katanya I want to be menopause. 50-60 dia berhenti baru. Tapi selagi dia pakai tu kita tengoklah maintain dia punya feature tu cantik lah. Kadang-kadang wanita kita tengok pun kita envy lah. Dia kulit tu halus betul. Lebih halus sekarang lebih halus daripada wanita. Lebih halus. Jerawat pun tak ada. Sebab apa? Dia hormon tapi hormon ni memang untuk golongan begini saja, tak boleh diambil oleh wanita dan sebagainya. Wanita ada yang ambil yang macam umur 45 ke atas, yang dah mula rasa panas-panas macam menopause effect tu, pre-menopause. Memang digalakkan untuk mengambil pil hormon. Memang digalakkan sebab dia long term effect bagus. Untuk wanita memang efek dia protektif. Untuk jantung, untuk tulang. Maknanya tak ada senang reput lah. Untuk yang wanita yang menopause, tapi untuk lelaki yang mengambil ubat ni long term effect inilah yang kita takut tu, kanser yang kita takut lah. Ada banyak kes ke yang dibawa ke HUKM sendiri, kes-kes yang mereka mengalami komplikasi dan sebagainya? Banyak ke doktor? Tak sebegitu banyak macam dulu. Macam dulu kami kerja di GHKL memang banyak betul. Sebab KL tu dengan Coket tu dekat saja. Sebab kat sana tu dah patient-patient bersana follow up dengan kita di HUKM lah. Tak ramai sangat macam dulu lah. Kalau dulu memang macam HKL tu patient-patient bercakit macam kata orang tu. Apa kategori yang dikatakan sebagai pembedahan yang tidak berjaya langsung? Maksudnya vagina tu tak jadi ke atau macam mana ke? Yang kita paling takut operation ni bila terdapat saluran baru terbentuk. Maknanya bila ada infection tu, saluran baru terbentuk antara usus dengan faraj. Antara faraj dengan tempat kencing. Jadi dia punya kencing meleleh sentiasa. Antara komplikasinya. Bagaimana dengan proses pemulihan selepas melakukan pembedahan jantina ini? Mungkin ada durasinya ke atau? Macam kencing, masalah kencing tu masalah seminggu dah okey dah. Dalam masa seminggu lah. Luka tu dalam sebulan dah okey dah, dah baik dah. Problem ni selalunya kulit dalam tu kita pakai.
Untuk vagina faraj itu kita pakai, kita sama ada kita pakai dia punya kulit daripada buah zakar dia ke ataupun usus ke. Yang itu yang menentukan sukses tak sukses ni lah. Dia kering dengan basah itu. Dia long termnya. Jadi terdapat banyak pertimbangan sebelum mereka mengambil keputusan untuk melakukan pembedahan. Mungkin ada nasihat doktor untuk golongan-golongan semini yang orang kata diambang nak membuat keputusan ni. Selalunya kita suruh jumpa dengan pakar psikiatri lah yang bagus untuk dapat counselling betul-betul. Memang ada setengah tu memang dia punya genetik perempuan tapi badan dia lelaki, ada yang macam tu. Yang itu ada yang katakan yang boleh tukar. Tapi yang lelaki betul-betul kita cek hormon kromosom kata lelaki tu, kita advice tak usah buat lah. Long term effect dia. Hanya sekejap je, banyak pun 15 tahun je. 15 tahun saja maksimum yang boleh bertahan. Efek dah hilang lah. Okey, itu tadi risiko dan komplikasi yang bakal wujud seperti mana yang diterangkan dengan jelas oleh doktor pakar kita, dan sebenarnya hanya golongan ini saja yang mampu memahami erti kebahagiaan sebenar kepada mereka. Dan kepada golongan ini mungkin kalau nak buat keputusan itu timbang-timbanglah berdasarkan akal dan bukannya nafsu semata. Dan doktor ada forum yang ingin diwar-warkan. Ada seminar saya nak beritahu siapa-siapa yang ada masa hari Sabtu ni 9 hari bulan pada pukul 9 sampai pukul 12 kita ada forum untuk awam, untuk mereka yang ada masalah kesuburan. Jadi mana kita akan ada syarahan, 3 syarahan. Lepas tu akan kita ada sesi-sesi counselling untuk semua bahasa. Kita ada Mandarin, Cantonese, India, Tamil, Indian, Melayu, bahasa Melayu, Inggeris semua ada. Kita ada kaunselor terpanggil pada beberapa center ni untuk bincang apa-apa masalah berkaitan dengan kesuburan. Bila tu doktor? Hari Sabtu. Hari Sabtu nanti 9 September. 9 sampai 2 petang. Makan disediakan. Di mana tu doktor? Di auditorium Hospital UKM. Daripada kawan wanita di luar sana jangan melepaskan peluang ini dan mengambil peluang untuk datang beramai-ramai pada hari Sabtu ini.